Para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ke hadrat Allah yang memberikan kepada kita nikmat kesihatan, kehidupan, serta diberi taufik oleh Allah, dihimpunkan kita, dijemput oleh Allah duduk di dalam majlis ilmu sambil kita meniatkan i'tikaf di dalam masjid ini, insya-Allah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita menjadi penuntut ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan satu kefarduan, kemestian. Kenapa? Kerana ilmu itu merupakan imam, ikutan bagi amal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada tiada kepada ada di atas dunia ini. Tidak ada tujuan lain selain daripada beribadah, beramal, mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian ibadah itu pula tidak akan sah dikerjakan melainkan dengan ilmu. Dengan sebab itu wajiblah bagi diri kita mengerti dan memahami bagaimanakah cara untuk melakukan ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Kata ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beribadah tanpa ilmu, nescaya segala amal yang dikerjakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ilmu yang sepatutnya kita belajar? Apakah ilmu yang sepatutnya kita mengaji, yang kita belajar sehingga ibadah kita itu diterima oleh Allah? Kata ulama, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain. Kerana ilmu fardhu ain ini membicarakan perkara yang asas, perkara yang utama, perkara yang penting di dalam ibadat. Kita tengok masyarakat kita hari ini, ramai yang menuntut ilmu tetapi mereka mengejar ilmu yang tidak diwajibkan. Mereka lebih suka mengejar ilmu-ilmu fardu kifayah dan meninggalkan ilmu fardu ain. Apa akan jadi dengan ibadat yang dilakukan tanpa menuntut ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ini ilmu yang bersangkut paut dengan perkara yang penting dalam ibadat. Kita tengok masyarakat kita hari ini ramai yang mengejar ilmu yang fardu kifayah kerana terikut-ikut dengan orang. Contohnya, ramai di kalangan kita masyarakat yang menuntut ilmu tafsir, yang menuntut ilmu hadis, yang menuntut ilmu sirah, dalam keadaan mereka tidak menuntut fardu ain.
Ini yang mengakibatkan berlakunya kerosakan di dalam ibadat tanpa kita sedar. Ini yang perlu difahami oleh masyarakat kita. Di antara tipu daya dan permainan syaitan di dalam ibadat, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, syaitan bukan sekadar mengajak kita melakukan kemaksiatan. Ada kala syaitan mengajak kita melakukan kebaikan, tetapi bukan dengan tujuan untuk kita mendapat faedah daripada amal yang kita buat. Syaitan mengajak kita hamba makhluk ini melakukan ibadat supaya kita meninggalkan ibadat yang lebih afdal. Dia mengajak kita menuntut ilmu yang kurang afdal supaya kita meninggalkan ilmu yang lebih afdal. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tauhid ditinggalkan, tasawuf ditinggalkan, tajwid Quran ditinggalkan, tetapi mereka sibuk mengejar ilmu-ilmu fardu kifayah. Ini yang menyebabkan ramai di kalangan kita yang beribadat dalam keadaan, contohnya solat yang didirikan tapi dalam keadaan tidak terangkat hadas besar. Solat tapi tak terangkat hadas besar. Solat dalam keadaan akidah hanya menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kerana cara menuntut ilmu itu tadi tidak benar. Cara menuntut ilmu itu tak betul. Duk kejar fardu kifayah, meninggalkan fardu ain. Ini banyak berlaku. Ketahuilah takkan kesampaian ibadat yang kita buat. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana kata ulama asyraful ilmi. Ilmu tauhid ni asyraful ilmi, ilmu yang paling mulia sekali nak dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kenapa? Kerana asbab daripada ilmu tauhid itu akan menghasilkan akidah ataupun iman yang betul di dalam hati. Dengan sebab itu ilmu tauhid itu dikirakan ilmu yang paling mulia nak dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apa yang akan berlaku dengan haji, umrah, sedekah, zakat, solat seandainya tauhid di dalam hati kita tidak betul terhadap Allah? Apa yang akan jadi? Tapi kita tengok tuan-tuan, ilmu yang paling utama inilah yang paling ramai ditinggalkan belajar pada hari ini. Sebab tu saya rasa terpanggil di masjid ini. Saya merasakan satu tanggungjawab bagi diri saya untuk menyebarkan kembali ilmu tauhid, ilmu akidah yang mana masyarakat kita ramai-ramai dah meninggalkan. Bertambahan pula ada dakwah-dakwah, dakwah-dakwah daripada golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab mengajak masyarakat supaya meninggalkan pengajian tauhid dengan alasan ilmu ini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara penyebab kenapa masyarakat kita tidak memperdulikan mempelajari ilmu tauhid, sedangkan tauhid ini dasar utama dalam ibadat. Dasar utama dalam ibadat, kata ulama, barang siapa yang tidak mengenal Allah, nescaya amalannya tak akan diterima oleh Allah. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Adakah sekadar mengetahui Allah itu Tuhan, namanya Allah, namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, ataupun menghafal Asma'ul Husna? Adakah itu yang dimaksudkan oleh ulama mengenal Allah? Jawabnya tidak.
Kata ulama, yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu ialah mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah, yang telah diijma' oleh ulama. Ini satu lagi masalah pada mereka yang menolak ijma' dan juga qiyas, yang mana mereka menjadikan dalil di dalam urusan agama ini semata-mata daripada Quran dan hadis sahaja. Mereka menolak ijma' ulama dan juga qiyas. Sebab itu di sisi mereka mengatakan tidak ada dalil mempelajari ilmu sifat 20 ni. Sebab tu mereka tak peduli. Pada mereka tidak ada dalil. Mereka hanya semata-mata berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis. Mereka menolak ulama, mereka menolak ijma' ulama. Ini di antara penyebab dan kenapa masyarakat kita banyak yang terpengaruh dengan pahaman. Ini bukan perkara kecil, tuan-tuan. Ini bukan perkara kecil. Dakwah yang sangat halus yang nak merosakkan ibadah kita. Sebab itu ini bukan perkara yang remeh. Lepas tu saya merasa benda ni sangat penting saya sampaikan. Saya rasa bertanggungjawab. Saya rasa nanti saya akan dipersalahkan seandainya saya tidak bertindak, berusaha sekadar yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah buat majlis ilmu di sini, andai kata masyarakat tidak ada mengambil, itu tanggungjawab mereka, bukan tanggungjawab ahli jawatan kuasa masjid dah. Kerana ahli jawatan kuasa masjid dah mempersiapkan ilmu fardu ain di masjid. Itu satu lagi. Masjid surau ni sebenarnya dia kena mendahulukan fardu ain dulu, kemudian baru mengisi dengan program-program fardu kifayah, supaya masyarakat kita boleh melepaskan tuntutan fardu ain di masjid di surau. Tapi malangnya tidak semua masjid diisikan dengan fardu ain ni. Ada masjid yang tidak ada pelajaran tauhid, ada masjid yang tidak ada pelajaran tasawuf. Dipenuhi program dengan ceramah umum. Ceramah umum itu fardu kifayah. Dia hanya menyentuh bab-bab yang tertentu. Untuk menyedarkan boleh, tapi untuk melepaskan tuntutan dan memperbetulkan ibadat tidak lepas dengan kita mengikuti kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah umum tak? Kerana dia fokus di luar. Yang dimaksudkan dengan pengajian fardu ain secara khusus, tauhidnya secara khusus, tauhidnya secara khusus, fiqhnya secara khusus, tasawufnya secara khusus. Kerana dalam ibadat kita bergabung 3 ilmu ni paling tidak. Dalam solat kita paling tidak bergabung 4 ilmu. Yang pertama tauhid, pegangan yang betul di dalam hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak menghasilkan tauhid kalau kita tak mengaji tauhid? Bagaimana kita nak mengetahui akidah dalam hati kita betul ataupun salah kalau kita sendiri tidak mau mendekatkan diri kita dengan ilmu akidah? Adakah kita boleh mengesan, sebagai contoh, adakah kita boleh mengesan bacaan Quran kita betul ataupun salah selagi kita tidak mendekatkan diri dengan belajar tajwid? Kita takkan jumpa kesalahan bacaan Quran, betul? Kita takkan jumpa kesalahan dalam bacaan Quran kalau kita tidak belajar tajwid. Bila kita belajar tajwid, baru nampak, baru timbul, baru zahir kesalahan bacaan Quran kita. Begitulah juga kita tidak akan jumpa kesilapan dan kesalahan akidah selagi kita tidak mempelajari ilmu akidah. Sebab tu saya mengajak masyarakat, kita belajar akidah, memastikan balik adakah pegangan dan kepercayaan di dalam hati kita ini betul ataupun salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, ada lagi masa dan kesempatan untuk kita perbaiki. Itu niat kita belajar. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kesilapan dan kesalahan kita dalam ibadat supaya kita dapat memperbaikinya secepat mungkin. Daripada kita mengetahui akidah kita salah selepas daripada mati.
Selepas daripada mati baru kita tahu akidah sewaktu hidup dulu tidak betul dan tak diterima oleh Allah. Itu dah terlambat dah. Dah terlambat. Jadi kita belajar, mari kita belajar. Jadi hari ini maksudnya kelas pembukaan di Masjid Sultan Abdullah ni. Jadi pengisiannya memang saya nak mengajarkan khusus kitab tauhid. Sebab kitab-kitab yang lain banyak, tutup buku yang lain dah baca. Fiqh, sirah, tafsir, hadis, tauhid, jarang-jarang. Jadi saya tak pastilah kalau kuliah malamnya dah ada belum kitab tauhid secara khusus di sini. Tak ada lagi. Sebab kalau nak jemput malam saya memang dah tak ada masa. Malam dah tak ada masa. Sebab tu saya bagi tahu ada 2 kali peluang hari Ahad. Minggu pertama dengan ketiga tu je saya ada masa. Tu lain tak ada. Lepas maghrib pun saya ada kelas, lepas isyak pun saya ada kelas tiap malam. Jadi kalau nak buat pukul 12 malam boleh. Tapi tak siapa nak datang pukul 12. Mesti mudah-mudahan insya-Allah. Jadi hari ini kelas pembukaan kita lah. Yang belum ada kitab boleh dapatkan kitab ni nanti di Kedai Soleh dekat mana, Peringgit. Depan Melaka Sentral. Harganya RM8 lebih kurang. Yang Rumi pun ada, yang Jawi pun ada. Ikut mana-mana lah. Sebaiknya kena ada kitab. Mengaji ni kena ada kitab. Tauhid ni cara mengajinya kena betul. Jangan kata susah mengaji tauhid ni. Dia tak susah. Cara kita mengaji tu betul caranya, insya-Allah mudah mengaji tauhid. Azamnya insya-Allah begitulah. Mudah-mudahan bila kita adakan pengajian sifat 20 tauhid di sini, mudah-mudahan terlepas tanggungjawab orang yang bersangkut paut dengan masjid yang diberi kuasa oleh Allah. Kalau tak nanti kita kena tanya, kenapa tidak mengadakan majlis ilmu yang wajib? Itu di antara soalan yang kita akan ditanya oleh Allah. Batu. Banyak tempat-tempat lain dipanggil, tak tolong datang kat sini, tak ada kelas tauhid. Dia kata tak ada masa dah. Tak ada masa dah. Habis masa dah. Sebab tu sebelum saya nak pergi tempat lain, saya tanya abang pengurusi, kalau nak saya masuk ngajar tauhid, saya ada 2 masa. Tempat lain ada panggil tapi saya stop dulu. Saya nak utamakan tempat saya dulu. Kalau belah maknanya tak ada ruang di sini, bagus saya pergi tempat ni. Tak ada yang panggil-panggil, saya kata nanti dulu, tunggu sini punya jawapan. Kalau sini kata tak ada pun saya pergi tempat ni. Sebab dia orang nak mengaji tapi tak ada. Sifat 20 ni tak banyak tempat mengaji. Inilah di akidah yang diajar oleh tutup buku kita dulu. Inilah akidah yang dipegang oleh nenek moyang kita dulu. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dulu kalau sebut sifat 20 ni semua orang tahu. Mana masjid, mana surau wajib ada kelas pengajian sifat 20 dulu. Sekarang dah tak semua tempat ada. Yang ada tu kibertuah dah tu. Baik, insya-Allah hari ini mudah-mudahan pendekatan kitab kita insya-Allah kita baca sikit tanda jadi insya-Allah. Jadi kuliah kita di Masjid Sultan Abdullah ni setiap hari Ahad 9.30, minggu pertama dan minggu ketiga dan kelima seandainya tak ada program lain lah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama sekali mari kita membacakan suratul Fatihah khusus untuk tuan pengarang kita ni. Begitulah juga iaitu siapa? Tuan Guru Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani. Begitulah juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan keberkahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini ada kitab kalau nak tengok dulu boleh. Saya ada pakai kitab Jawi, saya ada pakai kitab Jawi. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu, yakni segala pujian itu bagi Allah, hak milik Allah. Kerana segala kebaikan itu asalnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji itu bagi Allah, hak milik Allah. Hamba ni tidak layak untuk menerima puji-pujian itu, kerana segala kelebihan yang ada pada diri kita ini semata-mata dianugerahkan, dijadikan, diciptakan, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita apabila puji-pujian itu melekat di hati kita akan merosakkan kita. Apabila kita menerima puji-pujian, lalu puji-pujian itu tersangkut di dalam hati kita, maka dia akan merosakkan kita. Di antaranya menjadikan kita hamba yang ujub, kagum dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Sebab itu pujian itu kena dikembalikan kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kelebihan akal fikiran, ilmu, kefahaman, yang menolong kita melakukan ibadah, yang menghendaki kita melakukan ibadah. Mustahil kita boleh duduk melakukan amal soleh kalau kita tidak dikehendaki dan ditolong oleh Allah. Jadi hanya orang-orang yang mengembalikan puji-pujian itu kepada Allah, dia akan terselamat daripada penyakit hati. Contohnya penyakit ujub, kagum dengan kelebihan diri, yang mana penyakit ujub itu adalah merupakan sifat mazmumah, dosa besar. Dosa besar itu di antara hasutan dan permainan syaitan terhadap orang yang telah banyak melakukan amal soleh. Syaitan akan membisikkan supaya timbul penyakit ujub di dalam hati kita. Kata ulama, orang yang telah melakukan banyak amal soleh, kemudian yang mana sebelum itu dia merupakan hamba yang jahil, hamba yang penuh dosa dan maksiat, yang penuh dengan kelekaan terhadap Allah dan akhirat, tiba-tiba dia diberi hidayah oleh Allah menuntut ilmu pagi, petang, siang dan malam, sehingga amalannya daripada salah jadi betul, daripada jauh jadi dekat dengan Allah. Lalu timbul penyakit ujub di dalam hatinya. Kata ulama, pada ketika itu dosanya lebih besar daripada dosa sewaktu dia duduk dalam kejahilan dulu. Pada waktu itu dosanya lebih besar daripada dosa sebelum dia melakukan amal soleh. Itu bahaya. Ini penyakit ujub. Jadi segala puji-pujian bagi Allah. Siapa dia Allah itu?
yang menyuruh akan kita, Tuhan yang memerintah akan kita hamba. Apa yang disuruh oleh Allah? Dengan mengenal akan Dia, akan Allah. Allah di antara suruhan Allah ke atas diri kita hamba ini adalah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu bahawanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawasanya kita hamba ini wajib mengenal Allah Ta'ala supaya kita boleh membezakan di antara Tuhan dan yang bukan Tuhan, supaya kita boleh mengenal Allah. Sebab itu kata musannif, yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengetahui akan sifat-sifat ketuhanan yang wajib bagi Tuhan. Allah itu sebagai Tuhan, apa sifat yang ketentuan dengan Dia? Apa perbezaan di antara sifatnya dengan sifat kita makhluk? Kalau seandainya seseorang hamba itu tidak boleh membezakan di antara sifat Tuhan dan sifat makhluk, bererti apa? Bererti apa? Bila seseorang hamba tidak boleh membezakan sifat Tuhan dan sifat makhluk, maksudnya apa? Dia akan menyamakan. Betul tak? Lawan bagi membezakan apa? Menyamakan. Apa hukum menyamakan Tuhan dengan makhluk? Apa hukum menyamakan zat Tuhan dengan zat makhluk? Apa hukum menyamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk? Apa hukumnya menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk? Apa hukumnya? Bukankah itu di antara perkara yang menyebabkan seorang jadi kufur, syirik, menyemutukan Allah? Dengan sebab itu wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang beribadah, mereka boleh membezakan di antara Tuhan dan makhluk. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Wajib boleh membezakan. Persoalannya sekarang, kita yang dah solat berpuluh tahun, beribadat macam-macam, adakah kita dah boleh membezakan di antara Tuhan dan makhluk? Ini yang perlu kita muhasabah diri kita. Sebab tu jangan pernah berhenti daripada menuntut ilmu. Kena, memang kita disuruh menuntut ilmu, tapi ilmu mana yang kita wajib dulukan? Mana ilmu yang kita wajib dulukan dan mana ilmu yang boleh kita kemudiankan? Kita jangan menuntut ilmu mengikut orang lain. Orang lain banyak mengaji fardu kifayah, barangkali mereka dah lepas fardu ain. Barangkali mereka dah lepas fardu ain. Tauhidnya beres, akidahnya beres, tasawufnya beres, fiqahnya beres. Sebab tu sekarang mereka bersibuk dengan menuntut ilmu yang fardu kifayah. Masalahnya kita ni tak peduli apapun umur kita, bila kita mula nak menghijrahkan diri daripada zaman kejahilan kepada nak dekatkan diri dengan Allah, mahu tak mahu, walaupun umur kita pada ketika itu 60 tahun, 70 tahun, wajib mendahulukan belajar fardu ain. Bukan bermaksud sekarang ni umur aku dah 60, aku baru nak dekatkan diri dengan ibadah, aku kena banyak mengaji tafsir, aku kena banyak mengaji hadis. Salah, tuan-tuan. Ada dalam Quran dan hadis itu tentang akidah, tapi adakah diterangkan secara detail satu persatu? Tidak. Inilah peranan ulama tadi. Inilah peranan ulama yang nak menghuraikan tentang akidah yang ada dalam Quran, akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang pertama-tama dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Nabi mengajak tentang solat, tentang haji, tentang puasa dan sebagainya, semua para nabi, para rasul khususnya mengajarkan tauhid. Nombor satu, tauhid. Tiba-tiba kita mengemudiankan tauhid, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang kononnya belajar sifat 20 ini tidak ada dalilnya.
Sebab itu tidak diwajibkan belajar. Baik, ada yang mengatakan bid'ah yang keji belajar sifat 20 ni. Ilmu yang dibahaskan di dalam sifat 20 ni tuan-tuan adalah nak menerangkan akidah seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma sifat 20 ini merupakan kaedah yang nak menyampaikan kepada maksud yang sama. Maksudnya sama, cuma kaedahnya berbeza. Contoh, nanti kita akan membicarakan tentang kewujudan Tuhan, sifat wujud Allah Ta'ala. Apa beza di antara kewujudan Allah dengan kewujudan makhluk? Apa beza? Kita bersifat dengan ada, Allah juga bersifat dengan ada. Apa perbezaan? Apa perbezaan di antara ada Allah dengan ada kita makhluk? Apa perbezaan di antara ilmu pengetahuan Allah dengan ilmu pengetahuan makhluk? Apa perbezaan kudrat Allah dengan kudrat makhluk? Apa perbezaan zat Allah dengan zat makhluk? Adakah Nabi mengajar kita supaya mengatakan tidak ada Tuhan? Nabi mengajarkan kepada sahabat tentang adanya Allah. Begitulah juga yang ada dalam kitab yang kita nak mengaji. Dalam sifat 20 ni bukan nak mengajak umat supaya menafikan kewujudan Allah. Dalam kitab sifat 20 ni bukan nak mengajak makhluk supaya menduakan Allah, supaya menyengutukan Allah. Tidak. Nak mengajarkan tauhid, akidah seperti mana yang Nabi ajar, cuma kaedahnya berbeza. Bandingannya begini tuan-tuan, kita sekarang ni ramai yang buta Quran boleh memperbaiki bacaan Quran dengan asbab belajar Iqra, belajar Muqaddam. Soalannya, adakah Nabi SAW mengajar para sahabat Iqra? Adakah Nabi SAW mengajar para sahabat Muqaddam? Tidak. Jadi soalannya, adakah salah orang yang mengaji Iqra dan Muqaddam? Nampak tak? Cuma kaedah hanya lain, tapi maksudnya sama. Kita mengaji Iqra dan Muqaddam supaya boleh menyebutkan huruf Quran seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma Nabi tidak mengajarkan Iqra pada sahabat, Al-Baghdadi pada sahabat, Muqaddam Abu Tausi Jaiha Hudaw Zirahzasu, tak ada. Ali Ata'ali Bawai, tak ada. Nabi tak ajar benda-benda tu. Jadi ini merupakan satu bid'ah. Baik bid'ah yang hasanah ataupun bid'ah yang qabihah. Malah ini merupakan bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Kerana sekandainya tidak mendekatkan diri dengan pengajian Iqra ataupun Muqaddam, menyebabkan seseorang itu tidak boleh menunaikan bacaan Quran dengan yang sepatutnya. Jadi mempelajari Iqra contohnya dan Muqaddam itu hukumnya wajib. Bid'ah yang wajib, bukan bid'ah yang dhalalah, bukan. Begitulah juga ni ilmu sifat 20 ni. Ini bid'ah yang wajib dipelajari. Kerana pada adatnya kalau tak belajar sifat 20 ni, kita tak boleh nak membezakan yang mana sifat Tuhan dan yang mana sifat makhluk. Yang mana sekarang ni kita tengok ramai masyarakat yang mendakwa Tuhan itu bertempat, Tuhan itu turun naik langit, Tuhan itu duduk di dalam alam. Na'udzubillah min zalik. Bukankah itu fahaman yang nak mendekatkan kita, menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang lain? Apa jadi pada sembahyang kita? Apa jadi pada haji umrah kita seandainya di dalam hati kita memiliki akidah yang sedemikian? Ini yang saya rasa terpanggil nak baca kitab ni di sini. Saya rasa sedih dengan keadaan masyarakat yang makin meninggalkan. Sebab apa? Mengenangkan nanti di hari kiamat bagaimana kita nak mempersembahkan amalan kita yang di dalamnya ada kesalahan yang sangat besar, iaitu akidah. Sebab tu saya rasa terpanggil. Saya rasa berdosa kalau saya tak baca kitab ni di sini. Tempat lain saya baca, tapi di sini saya tak baca. Tempat orang saya pergi mengajar sifat 20 saya, tempat saya tak mengajar. Apa
menuju alhamdulillah Allah bagi rezeki, terpulanglah kepada masyarakat nak ambil kesempatan ataupun tidak. Bila dah ada peluang ni, ada kelas pengajian dulu tak ada, sekarang dah ada. Kalau tak nak ambil peluang juga, itu nanti sendiri bertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi saya harap tuan-tuan boleh war-warkan, ajak masyarakat kita mengaji. Bukan kita nak menunjuk pandai, tuan-tuan. Sifat kasih sayang kita, mengenangkan nasib saudara mara kita yang bersungguh-sungguh beribadat tapi akhirnya nanti tidak diterima oleh Allah. Penat beribadat, harap Allah terima hajinya, harap Allah terima umrahnya, harap Allah terima, tapi akhirnya dah tak terima. Sebab ada kesalahan. Ibadat ni ada undang-undang, bukan buat ikut suka hati. Di antara undang-undang ibadat apa? Setiap ibadat yang dilakukan mesti berdasarkan akidah yang betul. Akidah yang betul inilah dia punya tapak utama dia. Tapak utama dia. Jadi Allah menyuruh kita supaya mengenal Allah Ta'ala. Wajib mengenal Allah, bukan sunat, bukan harus. Apa arti wajib? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan suruhan yang muktamad. Tidak boleh tawar-menawar, tak boleh dipilih-pilih. Itu perkara wajib, yang mana kalau dibuat, dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Adapun benda sunat adalah benda yang boleh diberi pilih. Nak buat silakan, ada masa nak buat, masa lapang silakan, tak ada masa tak nak buat, tak ada masalah. Tapi kalau kata wajib, itu bukan pilihan. Ilmu yang wajib bukan pilihan. Begitulah juga amal yang wajib bukan pilihan. Mahu tak mahu, suka tak suka, payah tak payah, kena pikul, kena buat sebab wajib. Solat 5 waktu kita tak boleh pilih, seberat apa pun kena buat sebab wajib. Itu wajib ni ada dua. Satunya wajib dalam bentuk perbuatan, ada satu lagi wajib dalam bentuk pengetahuan. Ini contoh benda yang wajib dalam bentuk pengetahuan. Mana? Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk menghasilkan ikhlas dalam hati. Dalam ibadat perlukan keikhlasan. Hati mesti bersih daripada sebarang penyakit yang menjadi asbab amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana nak menyucikan hati daripada sifat mazmumah, ujub, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya itu? Bagaimana nak menyucikan supaya hamba itu tadi memiliki ihsan dengan Allah dalam setiap amalan dia? Kata ulama tak lain dan tak bukan, wajib belajar ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf itulah yang nak mengajak hati kita memiliki sifat yang terpuji tadi, daripada tidak ikhlas jadi ikhlas. Tak ada ilmu lain, ilmu tasawuf. Jadi tauhid untuk akidah, tasawuf untuk ihsan, dan fiqh syariat. Kena mengaji supaya kita mengetahui bagaimana tata cara, syarat, rukun melakukan ibadat yang diajarkan oleh al-Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita rata-rata di sini bermazhab Syafi'i, maka jangan diajak guru yang mengajar tentang mazhab lain. Boleh mengajar 4 mazhab untuk pengetahuan umum, tapi wajib diterangkan kepada masyarakat. Kita sebagai orang yang mengikut Al-Imam Syafi'i tak perlu melakukan sebegini. Ini sebagai panduan dan pedoman sahaja. Ini tidak mengajar 4 mazhab lalu ditinggalkan masyarakat begitu. Ini yang jadi talfin pada ibadat, campur aduk dalam ibadat. Ambil wuduknya cara Syafi'i tapi cara batalnya ikut Hanafi, Hambali. Na'udzubillah. Jadi kucak kacir agama. Mengaji fiqh, betul-betul mengaji fiqh, mengaji syariat, Syafi'i. Jangan sibuk nak mengaji mazhab-mazhab lain. Mereka biarkan dengan mazhab mereka tu.
yang Hanafi, Hambali, Maliki, mereka dengan mazhab mereka betul di sisi mereka. Kita sebagai Syafi'i kena memahami fiqh Syafi'i betul-betul. Boleh kalau tuan-tuan nak duduk majlis tanah ni, nak beramal, nak menjadi orang yang mengikut amalan Hanafi, boleh, dengan syarat mengaji fiqh Hanafi daripada A sampai Z. Mengaji betul-betul. Kita tak nak ikut Syafi'i, kita nak bermazhab Hanafi, silakan, tapi belajar daripada A sampai Z. Jangan main campur aduk. Ambil Syafi'i sikit, ambil Hanafi sikit, ambil Hambali sikit, ambil yang tu sikit. Mentang-mentang ada ulama yang cakap kita ambil. Jangan bermudah-mudah begitu. Jangan merojakkan amalan kita, jangan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab terpedaya dengan golongan yang menolak mazhab tadi tu. Tidak perlu bermazhab, tidak perlu bermazhab, tak perlu Syafi'i, tak perlu Hanafi, tak perlu Maliki, tak perlu Hambali, tak perlu ada mazhab yang khusus bagi diri kita. Bahkan kita boleh ambil mana-mana. Na'udzubillah. Ini yang jadi kacau bilau. Ini kacau bilau masyarakat. Gaduh jemaah lah yang bergaduh. Dulu tak berpuak-puak, sekarang berpuak-puak lah. Sebab apa? Masuk pahaman ni tadi. Tutup guru dulu berpuluh tahun dah mendidik masyarakat supaya beramal begini, beramal begitu. Ada amalan yang berlandaskan Quran, ada amalan yang berlandaskan hadis, ada amalan yang diamalkan dengan sebab mengikut ijma' ulama ataupun qiyas. Datang yang kemudian mencantas mengatakan tak perlu begini, tak perlu begini, tak perlu begini, tak perlu begini, kerana tak ada sunnahnya, tak ada hadisnya, tak ada Qurannya. Lalu masyarakat pun jadi pening. Dia kata, pakcik, makcik, kalau pakcik buat tahlil boleh, tapi pakcik tak dapat kebajikan apa-apa. Kalau pakcik nak ajak saya buat tahlil, saya boleh tolong buatkan, tapi tak ada kebajikan. Sebab apa? Tak ada dalil. Dah bila pakcik ni mikir daripada aku buat tahlil tak ada kebaikan, baik tak payah buat. Nampak tak tu cara dia menipu, hasutan yang sangat halus dalam masyarakat kita sekarang ni. Sebab tu secara diam-diam ramai masyarakat kita yang dah beralih ke situ. Ni saya nak cerita, banyak yang mengaji sifat 20 ni dah tinggalkan mengaji dah. Sebab apa? Terikut dengan yang tadi tu, terikut dengan pahaman tadi tu. Nabi tak ajar sifat 20, sahabat tak mengaji sifat 20. Jadi kita masyarakat dalam mengaji ni memanglah berat Tiba-tiba ada pula ustazah yang mengatakan tak payah belajar, tak wajib belajar, tak belajar tak berdosa. Jadi kita dah mengantuk disorongkan bantal. sedang molek. Ini yang kita nak usaha balik, tuan-tuan. Tolong agama, tolong balik selamatkan masyarakat kita daripada terus terpengaruh dengan pahaman ni. Pahaman ni, tuan-tuan, dia sampai satu masa dia boleh yang paling bahaya kalau masalah khilafiyah tentang ibadat ni, kita tak ada masalah lagi. Tentang tahlil, tentang kunut, tentang wirid, tak ada masalah lagi. Yang kita risau bila mereka membicarakan tentang akidah. Ini yang kita paling risau. Sebab apa? Boleh membawa kepada kufur. Itu yang kita risau. Beriktikad Tuhan bertempat habis. Ini mukaddimah bang InsyaAllah mukaddimah. Ini minggu ke berapa? 3 lah ni. Mana bulan ni ada minggu ke-5 tengok macam mana. Kalau saya tak pergi melancong nanti boleh lah. Sebab biasa minggu ke-5 tu kira masa apa? Masa keluarga apa? Hari buka. Hari lain memang tak ada. Tapi tengoklah insyaAllah kot. Nanti apa-apa saya beritahu abang lah. Nanti kalau saya kata hari minggu ke-5 ada kelas, nanti abang baru kita baru dengar lah insyaAllah. Tapi yang wajib ni minggu pertama dan ketiga lah. Minggu ke-5 tu standby lah maksudnya. Standby. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mentauhidkan dia, wajib mengenal Allah, dan wajib mentauhidkan, mengesakan. Lawan bagi mengesakan apa?
menyengutukan. Di antara sebab seseorang itu boleh jatuh kepada menyengutukan kerana tidak boleh membezakan. Banyak kan orang kata gini, dia kata Allah dah lama dah tahu. Tak perasan tu perkataan tu sangat salah, tuan-tuan. Allah dah lama dah tahu. Betul ke Allah dah lama tahu? Ini salah faham tentang sedia kala tadi. Sedia kala bermaksud bukan dah lama. Sedia kala bermaksud tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Sesuatu yang tidak ada permulaan, itu maksud sedia kala. Bukan dah lama. Dah lama itu sesuatu yang bersangkut paut dengan masa, sesuatu yang bersangkut paut dengan waktu. Contohnya, alam ini telah lama ada. Betul. Kerana sebelumnya alam ini sampai usianya beratus ribu juta tahun, contohnya, berasal daripada tiada terlebih dahulu. Kemudian sejak mula dijadikan oleh Allah sehingga ke hari ini telah makan masa ratusan juta tahun, maka kita kata alam ni dah lama dah ada. Betul. Tapi kalau Allah dikatakan dah lama ada, maksudnya dah menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Itu contoh, nampak tak? Itu contoh tak? Contoh, orang ni tak sedar. Dia tak sedar perkataan dah lama ada yang diletakkan pada Allah itu sebenarnya dia telah meletakkan sifat makhluk pada Allah tanpa dia sedar, tanpa dia tahu. Apa jadi itu? Macam mana akidah tu? Sebab tu tadi saya kata, kalau kita tak mengaji sifat 20 ni, kita takkan dapat mengetahui akidah kita, kefahaman terhadap Allah tu betul ataupun salah. Bila belajar baru jumpa, selama ni memang aku macam tu, selama ni aku faham macam tu. Bertaubat kepada Allah, baiki balik. Sebab kalau seandainya begitulah, Allah dah lama tahu, Allah dah lama ada. Cakap begini, sabarlah tuan-tuan, sabarlah sekarang ni. Yang dekat atas tu ada. Biasa tak dengar cakap macam tu? Sabarlah tuan-tuan, yang kat atas tu tahu. Siapa yang dimaksudkan dekat atas? Siapa yang dimaksudkan dekat atas? Bolehkah kita meletakkan sifat dekat atas itu pada Tuhan? Tapi banyak orang yang cakap macam tu. Kenapa? Tak ngaji akidah, tak nak ngaji. Itu yang kita kesian. Kesian. Sebab tahu dah akibat ni, besok apa akibat ni. Jadi dengan atas dasar kasih sayang, atas dasar belas kasihan, kita rasa terpanggil nak kongsikan ilmu tauhid ni. Saya bukan pandai, saya tak pandai, tahu sikit-sikit gitu-gitu, tapi saya nak kongsikan, setidak-tidaknya timbul kesedaran betapa pentingnya belajar tauhid ni. Kemudian bila tuan-tuan dah nampak jalan, pergilah cari guru yang sebetul-betul pandai, alim bab tauhid, pergilah mengaji. Gitu. Ngaji tauhid, jangan kejar fardu kifayah dulu. Fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid ini kelas wajib. Di samping itu, bila ada masa yang lain, gilah ngaji tafsir, gilah ngaji hadis, gilah ngaji sirah, gilah ceramah-ceramah umum, tak ada masalah. Asalkan yang fardu ain tadi memang ada dalam jadual tetap mingguan kita. Itu cara mengaji. Ini pergi dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, tapi akidah tak tahu ke mana. Lalu dikatakan peristiwa Isra' Mi'raj itulah dalil Tuhan itu berada di atas langit. Habis dah pergi dengar ceramah umum je fardu ain tak mengaji, jadi jatuh.
Orang yang mengaji fardu ain ini akan dapat kesan penyampaian penceramah yang didengar, yang diundang, yang dipanggil tadi betul ataupun salah apabila dia ada dasar dan asas yang betul. Kalau kita sendiri tak ada dasar dan asas yang betul, bagaimana kita nak membezakan, nak mengesan pahaman-pahaman yang sesat yang disampaikan oleh penceramah-penceramah itu? Bagaimana kita nak kesan sedangkan kita sendiri pun tak tahu mana yang betul? Itu yang kita terima semua. Sebab kita pun tak tahu yang betulnya bagaimana. Apa perbezaan akidah ahli sunnah wal jamaah dan yang lain? Apa beza? Kita pun tak tahu. Dah bila tak tahu, macam mana kita nak membezakan? Ini yang kita main jemput, asalkan penceramah tu viral, ramai, kita main panggil. Kita tak tahu pahaman yang dibawa tu salah. Kita nakkan ramai. Pernah sampai kat telinga saya, ada dia mengundang penceramah yang bukan pahaman di akidah berjamaah sifat 20 ni, ditolak. Dipanggil bagi penceramah, ditanya kenapa panggil, dia kata tak apa, asalkan orang ramai datang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa niat kamu mentadbir? Nak masyhur? Nak orang ramai? Nak dikenal? Nak disebut-sebut? Pandai mentadbir? Orang ramai? Salah kalau niat kita macam tu, salah tuan-tuan. Ni amanah. Jangan nanti makin ramai yang datang makin rosak fahaman asbab kita. Asbab kita yang mengundang orang-orang macam tu rosak fahaman masyarakat. Kita bertanggungjawab sebab kita asbab dia. Dan kata musannif lagi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah ta'ala binubuwatihi wa risalatihi, dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melantik akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Di sini pun dah ada dengung-dengung perkataan tuan pengarang kitab nak menceritakan tentang perkara yang bersangkut paut dengan akidah. Iaitu mana? Kalau di sini nak menceritakan bahawasanya, nak bagi tahu tidak menjadi nabi dan rasul melainkan perlantikan daripada Allah. Ni nak menolak pahaman-pahaman yang mengaku jadi nabi tu. Boleh terima orang tu ngaku jadi nabi, boleh terima ngaku jadi rasul, boleh terima. Padahal tidak boleh menjadi nabi dan rasul melainkan semata-mata pilihan Allah. Pangkat kenabian dan kerasulan tidak boleh diusahakan. Walau sedahsyat apapun amal soleh yang kita buat, tidak boleh menaikkan darjat seseorang itu daripada hamba biasa menjadi nabi malah rasul. Ada pun nak menaik darjat menjadi hamba yang soleh-soleha, menjadi waliullah, auliaillah, itu harus boleh diusahakan dengan membersihkan hati, menghiaskan hati dengan segala sifat mahmudah, memperbanyakkan amalan yang sunat. Ini boleh menaikkan darjat daripada hamba biasa menjadi aulia, menjadi kekasih Allah. Ada pun nak menjadi nabi rasul, tidak boleh diusahakan sama sekali. Ada orang oleh kerana tak tahu benda ni, ada yang percaya bila seorang mendakwa jadi nabi, mengaku jadi rasulullah, percaya. Na'udzubillah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinihi, dan ke atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya. Itu sifat dan akhlak keluarga Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka bersungguh-sungguh menzahirkan yang sebenar. Kita ni, kalau kita yang berakidah ahli sunnah ni tidak bersungguh-sungguh nak menzahirkan pahaman ni, kita nak harap siapa? Kita nak harap siapa?
Kalau kita yang berakidah ahli sunnah wal jamaah ni, yang berakidah sifat 20 ni sendiri, tidak bersungguh-sungguh nak menzahirkan akidah kita, kita nak harap siapa yang nak menzahirkan? Adakah kita nak mengharapkan puak-puak yang menolak tadi? Dia dah tentu bersungguh-sungguh akan memperluaskan pahamannya, menghasut, mengajak masyarakat supaya meninggalkan. Maka kalau kita mengambil sikap peluk tubuh, goyang kaki, tak nak bersungguh-sungguh membantu akidah kita, tidak mustahil akidah ahli sunnah wal jamaah ni akan lenyap daripada bumi kita. Tidak mustahil. Sebab itu benda yang kita nak buat ni tuan-tuan, benda besar. Apa yang kita nak buat sekarang ni, nak menghidupkan balik kelas pengajian tauhid ni, ini benda besar, tuan. Jadi saya harap pakat-pakat bantu, pakat-pakat tolong agama, bukan tolong saya dah, pakat tolong agama kita. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan sebelum kita mati, ada jasa yang kita tinggalkan pada agama, nak bantu menyebarkan akidah yang sebenar-benarnya, nak menyelamatkan umat dan masyarakat daripada terpedaya dengan pahaman-pahaman yang tidak berakhlak, yang suka membid'ahkan, yang suka mensyirikkan, yang suka mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Berat tuduhan mengkafirkan ni, tuan-tuan. Berat tuduhan mensyirikkan ni. Apa erti syirik? Menyengutukan dalam hatinya, menyengutukan selain Allah. Allah dengan selain Allah disekutukan dalam hatinya, itu mensyirikkan. Jadi kita tak nak masyarakat kita ni terikut dengan pahaman yang suka bermudah-mudah mensyirikkan orang lain. Sebut dalam kitab ni nanti di belakang ni, di antara perkara yang menjadikan seseorang muslim itu kafir, di antara perbuatannya mana? Mengkafirkan orang lain tanpa orang lain itu membuat benda yang mengkafirkan. Makna kembali murtad dan syirik itu kepada yang menuduh, yang memanggil. Contohnya, bila dilihat seseorang itu berdoa di kubur, lalu dipanggil orang ni syirik, maksudnya dia telah menuduh orang tu kafir. Hati-hati tu. Pergi tanya dulu, Pak Cik doa ni minta kat siapa, Pak Cik? Oh, saya minta dengan yang dalam kubur ni lah. Yang dalam kubur ni ada kuasa, dia macam Tuhan, dia boleh memberi apa yang saya nak. Kalau begitu sah dah syirik, Pak Cik. Ada ke orang doa dalam kat kubur begitu niat dia? Jadi jangan bermudah-mudah, tuan-tuan. Pahaman ni bahaya. Sebab bermudah-mudah mengkafirkan orang tu bahaya. Sebab tadi tu, barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim tanpa orang tu membuat jatuh kepada kafir, syirik, murtad kepada orang yang menuduh tadi tu. Na'udzubillah min dzalik. Ini pahaman yang tidak berakhlak, tuan-tuan. Kita nak selamatkan masyarakat kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang macam ni, yang nak mencantas apa yang dah diajarkan oleh ulama dulu-dulu, tutur guru yang dulu-dulu, dengan menaburkan umpan-umpan. Contohnya mengatakan tak perlu melakukan begini dan begitu kerana tidak ada sunnahnya, tidak ada dalil Qurannya, tidak ada dalil hadisnya. Kalau buat sia-sia tidak mendapat kebajikan. Ni kita nak bagi sedar balik masyarakat ni. Ulama dulu-dulu menggalakkan umat beribadat, tiba dia datang kemudian mencantas pula dah. Tak perlu ini, tak perlu ini, tak perlu ini, tak perlu ini, tak perlu. Allahu Akbar. Jadi kita sedih tengok masyarakat. Sedih tengok yang dulunya seronok beribadat, bila terkena pahaman ni duk tinggal ibadat dah. Na'udzubillah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan tanda jadi, tanda pembukaan. Kita tengoklah minggu kelima ataupun bulan depan minggu pertama, tengok macam mana. Jadi saya haraplah insya-Allah boleh jadi ramai lagi yang tak tahu. Pakat-pakatlah war-warkan, pakat-pakat orang
mengaji dah. Mudah-mudahan ramai yang dapat mengambil faedah, ramai yang dapat mengambil manfaat. Jangan kita berdiam diri, jangan kita mengalah, kita kena usaha menyebarkan kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, khususnya di tempat kita ni. Mudah-mudahan masyarakat terselamat daripada terikut dengan pahaman-pahaman yang selain daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma ahli qutl unsa wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Baik, Abang ambil gambar. Ya, ya. Dah tahu mana cari. Kat kedai soleh ada banyak insya-Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.